بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين سهل لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga dalam sihat walafiat. Dah hujung bulan dah kita, Masya Allah, nak masuk bulan ke-11 ya. Tak lama lagi dah kita akan menyambut Ramadan pun tak lama dah. 5 bulan lagi dah. Tak lama lagi tak nyambut Ramadan. Pejam celik dah nak masuk bulan ni. Kita ni Rabi'us Tsani Rabi'us Tsani, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Pejam celik sekejap je. Jadi kita Ustaz doakan semoga kita semua dapat berpuasa pada tahun ini dan dapat mengerjakan amal ibadah lebih banyak lagi pada Ramadan tahun lepas ya. Amin ya rabbal alamin, dikurniakan nikmat sihat wal afiah insya-Allah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita selalu berjumpa sebulan sekali, kita mengulang kaji tentang surah Al-Mulk. Kita buat tahsin surah Al-Mulk. Dulu kita buat tahsin surah Yasin, dah habis dah. Kemungkinan tuan-puan ada yang ingat hukum hakam tajwid, dapat dibuat latih juga lagi, tambah lagi dalam surah Al-Mulk, kerana ayat-ayatnya berbeza, tempat perkataan dia tu agak berbeza. Perlu kita kena cek balik majoriti kita baca surah-surah pilihan ini, di manakah kita baca yang sering kita terlepas pandang. Oleh kerana kemungkinan kesibukan kita bekerja, tak sempat nak bertaraqi dengan guru-guru Quran. Bertangguh-tangguh sampai umur kita 30 lebih, 25, dah 40, 40 lebih, masih lagi baca surah Al-Mulk. Banyak lagi kelemahan dalam surah Al-Mulk kita. Sampai bila kita nak baca macam tu? Sampai bila kita nak baca surah kita, Fatihah kita, surah-surah pilihan masih dalam keadaan begitu, agaknya rugilah kita. Maka Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat belajar sebulan sekali pun okeylah. Satu ayat, walaupun kita tak laju, tapi kita belajar perlahan-lahan, satu ayat demi untuk memantapkan lagi bacaan kita. Saya yakin tuan-puan ada yang dah berubah banyak dalam bacaan surah Al-Mulk ya. Kita dah sampai hari ini katanya ayat 21, betul tak Muslimat? Betul tak? Tadi Ustaz bagi tahu kata 21 baik. Kita nak baca dulu sama-sama surah Al-Mulk. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada siksa kubur, diberi keberkatan kita bersama dengan Quran. Tak semua orang baca Quran waktu ni. Semua di tengah santapan makanan yang dihidangkan yang kita duk minat nak terliur nak makan apa, tapi kita datang mengaji sekejap. InsyaAllah selepas zuhur kita boleh makan insyaAllah. Baik, tuan-puan dan hati Allah Subhanahu wa taala, kita nak baca surah Al-Mulk daripada awal sehingga akhir sebagai ulang kaji. Dan take note mana yang ustaz dengung, yang terlepas pandang tak sempat nak take note, mana yang ustaz baca panjang rasa macam keliru mana-mana ayat, take note. Kalau ada soalan-soalan boleh tanya di akhir nanti insya-Allah. Baik. Hari ini saya nak baca surah Al-Mulk dengan irama jiharkah. Jiharkah ni ramai kalangan kita suka, lagi-lagi dekat Indonesia. Kat sana kalau azan saya, dia suka azan Upin Ipin. Azan yang ustaz buat dengan les kopak dengan Upin Ipin, namanya azan yang viral, azan Upin Ipin. Jadi viral kat sana sampai view dia tak banyak, 144 juta. Tak banyak, tapi yang kaya orang lain lah. Apapun kita nak kaya akhirat esok Jadi kita sama-sama melajari ilmu. Kalau kita pandai taranum, kita tengoklah
bacaan surah Al-Mulk, irama ataupun maqam jiharkah. Jadi ada nahawan. Kalau nahawan ni dia macam Syekh Misyari, dia ada kalau sabar bacaan mendayu, tapi tajuk kita tak ada belajar lagu lah. Cuma kalau muslimat rasa, tuan-tuan rasa berminat dengan irama ini, bolehlah take note dekat situ. Oh, jiharkah ni serasi dengan saya, oh rupanya lagu ni jiharkah. Aku tak tahu, selama ni tak tahu. Ustaz dulu pun tak tahu. Bila lama-lama dengar, rupanya ada kalangan kita ni, memang masyarakat kita disuka dengan irama itu. Kalau azan pun sama. Tu yang ramai tak datang subuh tu, dia nyenyak tidur elok je pasal dengar azan jiharkah. Baik, kita baca surah Al-Mulk dengan irama jiharkah. Siapa nak rakam boleh rakam, dan saya halalkan untuk rakaman Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi memberi saham akhirat kita semua, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang dapat baca surah Al-Mulk full surah Al-Mulk 30 ayat. Kalau boleh amalkan istiqamah membaca surah Al-Mulk tiap-tiap hari, paling-paling kurang satu kali sebelum tidur ke waktu mana yang sesuai. Kalau kita terlambat baca sebelum tidur. Tak lancar lah ustaz, tak pandai ustaz, takut salah tajwid ustaz, buka YouTube. Tak ada alasan lain dah. Sekarang ni zaman mudah. Buka YouTube, pilihlah syekh mana yang kita minat, bacaan mana yang kita rasa suka, tulis je surah Al-Mulk, irama Jiharkah, irama Nahawan, lagu-lagu, ataupun tulis nama Ustaz surah Al-Mulk Abdul Karim, Ustaz Abdul Karim. Ada bacaan yang Ustaz baca yang rakaman 12 tahun lepas, 11 tahun lepas. Ada yang melalui syarikat Intim pun ada, dan banyak irama-irama lain lagi yang Ustaz baca dekat YouTube. Pilih je, dengar sebelum kita nak tidur. Mudah-mudahan kita dapat membaca amalan kita istiqamah, insya-Allah. Baik, kita tengok tuan-puan rahmati Allah, dah sampai ayat yang ke-21 ya. Bulan lepas kita belajar, tak silap saya, sekali kita jumpa satu ayat, dua ayat, paling banyak tak lebih pada 3 ayat. Bukan tak boleh nak habis sekali jumpa, tapi saya lebih menjaga kualiti bacaan kita, lebih teliti dan detail.
Jadi bila kita lebih detail, kita akan ingat sampai bila ayat setiap ayat tu. Tapi kalau saya main lalu langgar sahaja, sekelip mata satu ayat dah hurai habis semua, tuan-puan kemungkinan balik lupa ataupun masih lagi dalam keadaan ragu-ragu, tak jelas dan sebagainya, sebab kupasan dia tak berapa nak jelas. Jadi ustaz nak kita dapat gambaran, kalau boleh take note lagi bagus. Minta share juga dalam grup kaki tangan kita supaya mereka dapat juga, yang tak hadir, yang bercuti, ramai yang tak datang hari ini. Saya tak tahu kemungkinan ada mesyuarat ke, ada apa-apa. Yang penting mereka dapat buka pada satu hari nanti di Facebook ke ataupun di mana-mana, dekat TikTok ke kalau ada kan. Baik. Tengok ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Kita tengok di sini amman. Di sini wajibul gunnah, pasti wajib di sini. Ya, pasti wajib di sini kerana mim yang bersabdu. Okey. Lepas tu ada nun mati pula. Maknanya kadang-kadang kita jangan terkeliru. Kita dah dengung mim, kita terbawa-bawa dengung tu kepada nun mati pergi jumpa dengan ha. Maka di sini nun mati jumpa dengan ha, hukum dia hukum nun as-sakinah berjumpa dengan, ataupun nun mati berjumpa dengan ha daripada huruf izhar. Apa ni? Izhar apa? Izhar halqi ataupun izhar hakiki. Hakiki ke betul tak izhar hakiki? Izhar apa? Izhar halqi. Baik, kita tengok di sini amman hadha. Kita tak boleh baca amman hadha terpengaruh dengan dengung mim tu, tak boleh. Pastikan setakat mim sahaja dengung dia 2 harakat, terus masuk pada nun mati. Jelaskan huruf nun mati dengan ha. Amman ha, macam tu. Jangan amman ha pula, ha pedas tak boleh. So beza antara pedas dengan tak pedas. Saya yakin dulu kita confuse antara ha simple dengan ha pedas. Sekarang ustaz banyak kupaskan dan banyak memberi penjelasan. Harus kita pastikan pembezaan antara ha dada ataupun ha pedas, ha dada ataupun ha simple dengan ha pedas. Okey. Amman hadzal ladzi, di sini ada hadzal ladzi. Hadza tu mat tabi'i ataupun mat asli. Qadar dia 2 harakat, jangan lebih. Jangan lebih. Jangan kita ustaz saya syok dengan taranum ustaz. Amman kenapa? Tu nampak ada alif kecil tu. Syok lah. Syok nanti kalau ada tanda awan ataupun tanda mat, boleh tuan syok, boleh tuan puan baca sekadar mana, boleh 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat, tengok kesesuaian mat tersebut. Kalau mat lazim genap 6 harakat, tak boleh kurang. Kalau mat jaiz, mat wajib, bolehlah pilih antara 4 dengan 5 dan sebagainya. Baik, kita tengok di sini, yang ni yang ustaz selalu tekankan, selalu kita terlepas pandang, ialah makhraj zal. Hujung lidah, hujung gigi. Amman hazal lazi. Macam tu. Dia selamba je dia baca. A'udzubillahi. Dia starting macam tu. Salah. A'udzubillah dengan hujung lidah, hujung gigi. Yang ni yang sering ustaz tekankan. Makhraj zal. Take note garis bawah tu. Pastikan hujung lidah, hujung gigi. Kalau rasa kurang faham lagi, lukis gigi mulut kita tenganga, keluarkan lidah, lukis. Saya tak tahu sini boleh lukis ke? Boleh lukis sini? Tak pernah lukis pun saya. Maknanya kalau susah faham sangat, saya dulu suka lukis. Kalau Tok Guru kata Abdul Karim, lukis, keluar lidah. Saya nakal kadang-kadang saya buat lidah panjang. Keluar lidah. Kalau panjang tu maknanya masih berlatih lagi. Tapi bila dah terror boleh sebut dengan zal dengan baik, tak rasa mestinya keluar panjang lidah kita. Hadza, sikit je, gigi sikit je. Hadza, cuba. Hadza. Jangan haza, lepas tu bawa keluar lidah.
Setengah orang dia tak pandai lagi. Baru praktis. Haza. Baru keluar lidah. Bukan. Keluar serta merta sewaktu dengannya. Baik. Pastikan dua zal di sini ya. Sama juga dengan tuan-puan. Ada yang starting a'udzubillah salah, dia batal dengan zai, sepatutnya dengan zal. A'udzubillah. Lepas tu kita penutup dengan bacaan apa dia? Sadaqallahul azim ka azim. Sama juga makhraj lidah je. Hujung lidah, hujung gigi. Kalau susah sangat, minta tolong kawan tarik. Kalau kawan menyampah, kita tarik panjang-panjang. Lepas tu balik tanpa lidah, senang sikit. Susah nak ngaji. Tapi kalau huruf-huruf lain, kita tak kisah insya-Allah. Tapi huruf-huruf ni biasanya orang Arab sebut kerap. Sebab ini makhraj huruf orang Arab. Orang Arab tak pandai sebut ca. Ca-nya apa tak pasti sebut. Dia kecuali yang praktis, yang belajar. Sama juga kita, kalau kita praktis belajar selalu dengan ustaz, lama-lama tuan-puan pun sama juga. Hazza. Bercakap dengan kawan pun sama juga. Assalamualaikum. Kenapa kalau dah semua ni? Entahlah, aku dah punya Arab sangat ni. Assalamualaikum. Keluar dah juga. Waalaikumsalam. Ustaz tak suruh macam tu huruf sin. Kecuali huruf sa dengan zal dengan za. 3 huruf ni ustaz selalu tekankan. Pertama, sa. Titik 3. Lepas tu zal, adik pada dal. Lepas tu za, adik pada ta besar. 3 huruf ni saudara mara, rumah yang sama, keturunan yang sama, cuma dia punya gelaran berbeza. Ni za, ni za, ni sa, tapi tempat yang sama, kampung yang sama. Macam itulah. Okey, pastikan dua-dua zal di sini ya. Amman hadzal ladzi, cuba. Dia bunyi slow, takut terbunyi terbabas ke kan. Tapi kalau panggil seorang-seorang, kalau saya bangun, saya pergi tempat tuan-tuan jangan datang sama saya, tak apa, muslimah saya pergi tempat muslimah, boleh ke? Ustaz ni tak boleh, ustaz dilarang, serangsir. Mana boleh ustaz datang tempat muslimat? Macam-macam alasan Orang lelaki pula kalau saya kata ustaz nak pergi dengar boleh tak? Ustaz saya gaut, ustaz saya nak pergi, jangan doktor ni lupa ni. Macam-macam alasan lah. Takut nak menghadap Tok Guru. Tapi kalau macam ni tuan-puan, sebenarnya rahmat bagi kita. Kalau kita bersungguh, boleh ilmu insya-Allah. Sebab apa? Dalam hadis kata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau kita nawa itu baik nak belajar, boleh. Walaupun kita tak baca, tapi kalau boleh nak musyafahah lah. Saya baca, tuan-puan baca, itu lagi bagus. Macam ustaz kalau pergi umrah, ustaz cari alim ulama di sana, ustaz-ustaz, syekh-syekh, guru ustaz yang ustaz belajar di Masjid Nabawi, Syekh Muhammad Khalil Al-Qari, Imam Masjid Nabawi, Masjid Quba. Ustaz pergi, ustaz bertalaki dengan dia. Dia garang. Dia ada satu tempat maqra' dia, anak-anak Madinah mari belajar dengan dia. Di satu rumah dia ada satu maqra' tempat yang khas, ada tempat kursi, sandar semua anak-anak murid dia baca. Setiap anak murid dia baca 3-4 muka surat, duduk dengan kawan lain pula baca. Sambil membaca berdiri, bawa rotan satu tuan-tuan. Betul, saya ada video, siapa nak jumpa dengan saya. Memang garang. Tapi semua keluar orang-orang hebat. Semua keluar anak-anak yang imam-imam hebat. Tajwidnya bagus dan sebagainya. So tuan-puan pun sama juga. Bila tuan-puan ada kesungguhan, Tuhan bagi insya-Allah. Baik. Pasti di sini zal, 2 zal ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Di sini dah datang huruf yang seakan-akan bunyi sama. Yang sering kita sebut. Di sini kalau datang yang zai, zaik, jangan pula kita confuse pula. Mentang-mentang boleh sebut zal, dia hentam sini yarzuqukum Allah. Orang tak suruh dia buat pula. Kan itu kan ustaz sebut keluar lidah. Ya, itu rumah lain, itu zal. Ini zai. Yarzuqukum dengan zaik. Tadi dengan dz, betul tak? Kalau zal dengan dz kah ejaan dia? Betul dz yang ni z saja. Yarzuqukum, cuba. Yarzuqukum. Okey, pastikan di sini ra tu mati, jangan melantun. Kul kita baca yarzuqukum, ada orang jenis suka melantun ni. Dia asal baca je nak melantun je semua huruf qalqalah. Semua qalqalah. Ada anak murid saya kata, makcik, janganlah makcik melantun semua alhamdulillahi rabbil, semua nak melantun. Saya tak faham ni. Iya qalqalah ustaz. Iya qalqalah, ada berapa huruf qalqalah?
Saya ni tak nak dah riak ustaz, saya tak nak menunjuk, tapi dah saya belajar dulu. Ya, dulu cerita. Sekarang cerita sekarang. Berapa huruf? Tak apa dah ustaz, yang tu kita kira kemudian lah ustaz. Dia tak ingat. Pasal tu yang baca ikut dan tu pasal tak ingat. Jadi huruf qalqalah berapa tuan-puan? 5 sahaja. Dalam rangkaian baju dah kotor. Bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, qutubun jadin ataupun jaddun, apa sahaja penting ta ba jim dal. Okey. Pasti di sini ra jangan melantun. Ini ustaz selalu tekankan sebab ustaz dulu pernah baca, pernah ditegur dan sampai mati saya tak akan salah lagi. Ya razuqukum, saya baca amman hadha alladhi yarzuqukum. La, Abdul Karim khata. Lish anta hina tuqalqil ar-ra? Kenapa kamu melantunkan ra sini? Gegam ra. Yarzuqukum, yarzuqukum, dan jangan takrir. Takrir ni sifat ra ni sifat yang mengulang. Kadang-kadang kita baca amman hadzal ladzi yarzuqukum, kan ada orang yang sembang macam tu. Nanti kalau mau ke lorong kamar saya di tempat jiran sama Pak Umar, contoh itu contoh. Ini saya bagi contoh. Ustaz, tak ada ustaz kat Malaysia macam ni ustaz. Tak, ni saya nak cerita kan, ada daripada kalangan kita roh dia takrir. Pak Umar sembang boleh, nak takrir roh boleh. Nanti macam kita kan muslimat kan, ada saya kalangan kita muslimat ada roh kita lembut. Nanti you all jalan nanti singgah rumah ai tau. Rumah ai kat lorong kan macam tu. Dia ada jenis macam tu. Ada jenis roh dia ada lebih sangat. Dia macam-macam jenis roh ada. So tengoklah roh mana yang sesuai dengan tempat kita baca Al-Quran ni. Kalau di sini orang kata roh mati, maka dengan qadar kita sebut yarzuqukum dengan tempat dia isti'la ataupun tebal. Yarzuqukum, jangan yarzuqukum, jangan lembutkan, tak. Kita jangan isti'la tinggi, tebal. Yarzuqukum, okey. Pastikan di sini zai z. Seterusnya yarzuqukum qaf q, kaf k. Jangan gabung dua-dua tu bunyi dua-dua qaf atau dua-dua kaf. Ada orang baca macam ni. Amman hadzal ladzi yarzuqukum, dua qaf q salah. Qu tebal, kum kaki, ku kum. Yarzuqu qaqi qu, yarzuqukum, macam tu. Yarzuqukum dia dekat sangat, dekat. Tapi dia sifat dia lain. Cuma rumah yang sama. Sifat dia bunyi lembut, dia bunyi tebal sikit. Lebih kurang macam tu lah. Maka di sini kita tengok balik. Yarzuqukum, cuba. Lepas tu jumpa dengan mim mati. Mim mati kita ada belajar itu hari, hukum ni 3 hukum. Idgham, mim mati jumpa dengan mim idgham. Ni kita nak kaji cepat-cepat. Idgham apa? Idgham mithlain saghir. Kalau mim mati jumpa dengan ba, ikhfa syafawi. Kalau kata selain pada mim dengan ba, mim mati jumpa dengan selain pada mim dengan ba, hukum dia apa? Izhar syafawi. Ingat tak? Ingat ustaz, insya-Allah ingat. Baik, saya tak nak tanya lebih. Saya yakin semua dah hafal. Maka di sini tak boleh dengung. Tak boleh dengung Kita baca macam mana? Kita baca yarzuqukum in, yarzuqukum in amsa. Kita yarzuqukum in amsa. Kenapa? Ai nak dengung ustaz. Sedap ni sini. Tak boleh abang, sebab sini mim mati. Pastikan atas mim tu ada simbol dia. Kalau mim tidak ada baris, ustaz selalu sebut, kalau nun tidak ada baris, mim tidak ada baris, maknanya ada something untuk kita dengung. Kalau mim mati tak jumpa satu tanda atas dia, baris atas tak ada, baris bawah tak ada, baris depan tak ada, maka kita tengok ada dia tanda mim zero situ, maka kita dengung. Di sini dia tak ada tanda, cuma dia ada tak ada tanda baris, dia ada tanda mim mati ataupun berbentuk bulan sabit. Berbentuk bulan sabit. Ada bulan sabit tak tuan-tuan? Ada. Maknanya izhar lah di sini.
So izhar apa di sini kita belajar? Izhar syafawi. Kita baca di sini. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in yarzuqukum in, lepas tu nun mati pula. Ya Allah, dekat-dekat betul lah. Macam ni dekat-dekat betul. Nun mati pula jumpa sini. Jumpa dengan hamzah, lebih kurang samalah. Jumpa dengan hamzah, maka hukum dia setiap nun sakinah berjumpa dengan nun mati adalah izhar halqi. Betul tak? Betul ke pasal Ustaz ni? Betul tak? Saya tengok macam tu, apa tengok saya lain macam ni. Cukup saya silap. Okey, maknanya ada dua hukum di sini. Pertama, izhar syafawi. Mim mati jumpa dengan hamzah. Yang kedua, nun mati, dia berhampiran tau. Nun mati jumpa dengan hamzah juga, ataupun alif. Dia alif dengan hamzah sama So tuan-puan, kalau tak bertalaqi, kalau tak berguru, dia main tembak je ni. Dia tembak dua dengung dia kata. Contoh macam ni. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Orang tak faham tajwid. Allah, Imam Zuhur sedap walaupun tak boleh baca kuat. Rupanya salah. Baca kuat pun salah, tajwid pun salah. Dua-dua salah. Tapi kerana tak faham, tak ada ilmu, maka kita puji imam tu. Oh, dia baca Zuhur tadi sedap. Rupanya imam tu tak ada ilmu, dia baca jahar. Lepas tu dia baca pula dengung, salah tajwid. Dua benda salah. Maka contoh dah, tapi tak ada lah berlaku macam ni kecuali imam tu memang betul-betul tidur 24 jam, bangun tak tahu Zuhur ke Asar, dia tengok, dia ingat semayang Isyak, rupanya semayang Zuhur, tak nampak matahari. Boleh jadi. Saya pernah dulu tidur terlalu lebih sangat, bangun maghrib pukul 6.30. Saya ingat waktu subuh, saya pergi masjid niat nak semayang subuh. Ramai kereta pagi ni, rupanya orang balik kerja. Kan kita confused. Dan saya kejut anak-anak saya. Anak-anak saya pun dia tidur asar. Saya kata, bangun. Sekolah? Dia kata, sekolah apa? Iya, sekolah. Siap-siap. Ada yang mamai bangun, mandi semua anak-anak saya. Jadi bapak mamai, anak pun mamai semua. Last sekali umi dia keluar. Nak ke mana ni? Sekolah apa? 6.30 maghrib. Terlalu penat itu hari, sehari kan. Jadi nak cerita boleh berlaku macam-macam. Baik tuan-puan, bukan tajuk kita, cuma saya nak cerita sahaja. Baik, di sini kita tengok balik di sini tuan-puan, jangan kita confuse antara mim mati dengan nun mati. Seadanya kalau tuan-puan nampak sekarang ni senang je. Saya bagi simpul tuan-puan, nampak mim, nampak nun mati, kalau ada bulan sabit tuan-puan izharkan, jelaskan tanpa dengung. Boleh Okey, in amsaka rizqah, jangan melantunkan zai. Rizqah tak nak. Rizqah. Okey. Ballaju rizqah, pastikan di sini. Kita tengok di sini tuan-puan. Apa ni? Kalau ada jim, apa hukum dia? Hukum apa? Hukum apa muslimat? Wakaf, Ustaz. Memang wakaf. Wakaf apa sini? Nama dia. Wakaf jaiz. Nama dia harus berhenti. Ustaz, kalau saya nak sambung boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tuan-puan nak sambung boleh, tapi jangan cacat. Macam mana cacat Ustaz? Contoh, orang suruh parking, harus berhenti. Tuan kata, boleh, jangan sampai. Tengok-tengok baca, ambil nafas tak cukup. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu ballajju fi. Tak sampai Ustaz. Lah, kan kata suruh berhenti kat sana, dia berhenti kat sana. Kenapa nak pergi? Ingat sampai tapi tak sampai. Kalau jadi imam baca macam tu, orang kata kita ni gerojoh. Contoh kita baca dengan tanpa plan. So kita kena plan lah. Kalau kita menghafal, kita tengok, nampak ada jim ada kat situ. Kecuali kalau kita nafas panjang, baca laju. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu ballajju fi 'utuwin wa nufur. Pasal apa? Ambil nafas panjang. Jadi cukup. Tapi jangan buat macam tu, salah.
Salah pula ustaz. Ya, maksudnya abang, akak ambil nafas tu secukupnya, insya-Allah boleh baca senafas. Tapi kalau kata ada tanda jim, tuan berhenti je. Tuan berhenti je. Okey? Tengok di sini. Kalau kata ada tanda qaf lam ya. Contoh pula ni. Apa makna dia? Wakaf apa situ? Maknanya kalau kita jumpa qaf lam ya, tanda dia al-waqfu aula. Waqaf tu lebih utama. Saya nak sambung ustaz? Sambung. Yang penting genapkan ayat tersebut. Kalau saya sambung dosa ustaz? Tak dosa. Yang berdosa orang tak mengaji Quran, orang tak buka Quran berbulan-bulan, bertahun-tahun, dah 5 bulan lagi nak masuk Ramadan pun Quran duduk surah Baqarah muka surat yang kelima. Tapi kalau bulan Ramadan, masya-Allah tadarus, 5 tempat tadarus. Sehingga jumpa dengan ustaz, saya tanya pakcik tu, makcik tu, Assalamualaikum makcik, 5 hari Ramadan. Apa khabar makcik? Saya ustaz. Lah kenapa suara makcik macam serak tu? 5 tempat tadarus. Masya-Allah 5 tempat. Agak-agak berapa kali khatam? 5 kali khatam, betul tak? Okey, jumpa Syawal, saya pula suara tak ada pasal saya jadi imam siang malam, jadi imam jemputan dan sebagainya, suara tak ada. Saya pula serak. Assalamualaikum makcik. Makcik berjawab, Waalaikumsalam. Masya-Allah kuat suara makcik. Saya tengok, makcik, juzuk ke berapa dah? Raya yang kelima, ke-6 ke tak ingat saya tu lah. Ustaz, baru Ustaz surah Baqarah Ustaz. Juzuk ke berapa dah? Tak ada Ustaz, open house. Maknanya kita mengaji Quran hanya bulan Ramadan. Habis Ramadan, habis Quran. Rugi tuan-puan. So kalau boleh cuba amalkan. Ramadan ke tak Ramadan ke, kita khatam paling kurang sekali sebulan, paling kurang 2 bulan sekali, paling kurang buatlah target 4 bulan sekali khatam, setahun 3 kali khatam. Alhamdulillah. Ni setahun pun 1 juzuk pun tak jalan. Ini masalah. Maka kita jangan jadi orang yang jauh dengan Al-Quran. Nanti Quran jauh dengan kita. Lepas tu kalau kita jauh dengan Al-Quran, akhlak kita dia akan pergi pada akhlak lain pula. Tapi kalau kita dekat dengan Quran, mengaji, menghafal, mengamalkan bacaan terjemahan dia, tadabburnya, tafsirnya. Sebab dia ingat hadis Rasulullah SAW, kerana akhlak Rasulullah ni adalah Al-Quran. Maka dia baca, mengamalkan, jiwa sentiasa dengan Quran. Walaupun dia dekat MBI, tapi dia sentiasa dengan Quran. Maka akhlak dia insya-Allah akhlak Al-Quran. Baik tuan-puan, kita tengok di sini tuan-puan, ballaju, lam jumpa dengan lam, apa hukum di sini? Idgham apa di sini tuan-puan? Idgham apa? Idgham mutamatsilain. Apa mutamatsilain? Serupa macam mana? Makhraj dia dengan makhraj lam yang kita jumpa tu. Ballaju, tak ada kata ballaju, dengung tak payah. Kita cuma hanya dengung, kita hanya kita idghamkan dia, memasukkan lam ke lam. Kita baca ballaju, kita tak baca ballaju, tak ada macam tu, tak ada kan. Kata ustaz, I nak tarannum ustaz ini, cari dalam Quran, dalam tarannum mana pun tak ada syekh baca macam tu. Maka kita kena masukkan lam yang pertama kepada lam yang kedua. Ada sabdu tu, maknanya jangan bunyi balalaju. Tak boleh lah, kokok lah kita pergi melantunkan lam pula. Balalaju, tak, matikan lam, masukkan lam ke pertama ke lam yang kedua dengan tasydid dia. Maka kita baca balaju. Cuba. Kalau orang tak belajar, dia baca balaju, dia akan mengqalqalahkan lam ataupun dia matikan lam. Balaju, dia terberhenti, ambil nafas lain. Tak, kita nafaskan satu nafas. Balaju. Baik, laju fi sini kita baca laju sini 2 harakat, jangan kita baca lebih pada 2 harakat. Fi pun 2 harakat. Utuwi wa nufur, pastikan ain makhraj dia bunyi seperti orang Arab. Ini dia bunyi ya Allah ke hidung je. Bila saya kata hidung kemik, marah.
Bila saya kata baca Quran, boleh ke baca Quran bunyi orang Arab? Memang kami boleh baca orang Arab seperti orang Arab. Orang Arab sebut ain jelas, orang Arab sebut ha jelas. Ialah orang Arab ni hidung mancung. Hingga dia hidung ini boleh buat hingga. Hidung kita orang ni tak sama. Saya rasa sama, hidung kita sama. Bernafas, ada kau bernafas luar lubang hidung, lubang telinga. Semua lubang hidung sama je. Lebih kurang Maka tidak ada alasan. Kalau hidung mancung pun tak ngaji Quran, rugi. Nampak segak, tengok akak tu segak hidung mancung. Selisih dengan dia. Masya Allah. Contoh, bukan akak kat sini. Jumpa dengan abang tu hidung mancung, tapi tak ngaji Quran. Tengok abang ni hidung tak mancung tapi ngaji Quran, sedap, teranum. Lagi bagus. Umpama macam itulah. Jadi kita biarlah handsome, biarlah cantik, akhlak kita pun cantik, bacaan kita pun cantik. Baik. Fi utuwin, pastikan ain, mana makhraj ain? Fi wastal halqi, di tengah halqum. Sebab tu kita kata huruf halqiyah ada berapa semua? 6. Berapa level semua anda? 3 level. Saya bagi contoh, saya bagi ni ulang kali berapa saya tak ingat. Di bawah ni, dia panggil apa ni? Pangkal hujung. Pangkal pangkal halqum, betul tak? Hujung halqum sini kan? Pangkal halqum ni, tingkat pertama ialah hamzah ataupun alif dengan ha dada. Cuba kita buat cuba kita buat sini. Okey, naik level yang kedua, ha pedas dengan ain. Cuba kita mendehem. Sebab tu bila kita makan tersangkut ikan ke, tersangkut drumstick ke, cuba kita buat takut drumstick mati. Saya tutulah ikan pun separuh nyawa dah. Takut drumstick, kita qalu innalillah teruslah. Kita tekan di sini, sini. Dia baru mendehem ha pedas. Cuba kita boleh mendehem bawah dada. Tapi tak puas. Betul tak? Sini. Okey. Harf yang kedua, yang level yang sama, ain. Contoh macam tu lah. Di sini. Level yang ketiga, namanya di sini panggil apa? Hujung halqum Betul tak? Hujung halqum. Minta maaf, saya selalu confuse. Pangkal dengan hujung selalu confuse. Ni hujung sini kan? Hujung. Mana di sini? Harf al-kha dengan ghain. Ingat sampai mati. Yang kita mendengkur huruf apa bunyi? Sini dia bunyi dengkur ni. Keluar kha. Ada orang berdekor huruf ain. Tu start macam start motor. Adakah abang berdengkur? Cuba isteri rakam. Isteri saya rakam saya. Saya dengar, Masya Allah, berita harga berdengkur macam-macam taranum bunyi. Nasib baik tak orang dengar. Jangan kata kat siapa-siapa lah. Berdengkur ni lebih kurang ada masing-masing mengikut. Kalau penat dia bunyi taranum penat. Kalau tak penat dia kurang sikit. Jangan kata orang lelaki berdengkur, perempuan tak ada. Cuba akak rakam. Cuba akak rakam tengok. Bunyi macam taranum. Saya pernah rakam. Saya ada studio. Saya main mic studio saya letak mic depan saya. Ni saya cerita betul-betul ni. Saya tak menipu. Kan? Bunyi ada gelombang macam gelombang tinggi. Saya cari pak gelombang tinggi tu. Rupanya Masya Allah boleh tahan juga berdengkur. Dulu orang cerita Ustaz Karim berdengkur. Saya kata okey, saya berdengkur lebih kurang, tapi jangan tak berdengkur takut mati pula. Ada orang kata I rindu kat suami I rindu kat isteri I. Kenapa? Sebab dia dulu kalau tidur I selalu tertidur dengan dengkuran dia. Mula-mula bising juga, lama-lama bila suami I tak ada, I rindu dekat suami I. Sebab suami I selalu berdengkur. Jadi jangan kita kutuk orang berdengkur. Berdengkur lebih kurang tu macam mana kan? Itu fitrah. Okey, baik, kita tengok di sini. Habiskan ayat ni ialah ballajju fi utuwin. Pastikan di wastal halqi, di tengah halqum. Utuwin, cuba. Jangan ke hidung, nama bunyi utuwin, fi utuwin. Ataupun kadang-kadang kita ni fi pun salah sebut. Dia bunyi pi. Pi utuwin, balaju pi utuwin. Salah. Orang Arab dengar la anta laysa arabi. La, ana arabi. Ana keturunan Arab, tapi baca Melayu. Pasal bapa kita, moyang kita Arab, mak kita Melayu, tapi tak terlatih pun bunyi Melayu juga. Orang Arab di sana pun kalau dia tak berguru pun dia salah juga. Kadang-kadang bunyi juga huruf-huruf yang salah. Pastikan. Baik.
Tengok di sini. Ballaju fi utuwin. Tutup hidung. Fi utu. Tak, saya tutup hidung. Tak kena mengena dengan hidung ni. Fi utuwin. Tak bunyi lemas. Tapi kalau tuan-puan sebut bunyi hidung, maka tuan-puan lemas. Rasa aduh, tak ada bernafas lah. Allah. Alamak, tak ada nafas. Ustaz, kenapa? Naik ke hidung. Memang pasal abang pergi makhraj dia ke hidung. Cuba abang pergi makhraj ke tengah halkum ni. Maka kita bunyi fi utuwin. Cuba. Oh, bunyi Arab. Smart lah. Mantap lah abang-abang kat MBI ni. Bunyi Arab. Bunyi Arab. Jadi latih ya. Tapi jangan terlalu Arab abang kakak Jangan terlalu Arab. Contoh fi'utuwin, tak keluar dalam lidah nanti. Ustaz Karim kata bunyi Arab. Iya bunyi Arab, tapi Arab pun tak buat macam tu. Mati kita dalam menjawab. Contohnya dia pergi baca kat Mekah, pergi umrah, jumpa dengan ustaz duk kat tiang tu. Syekh, ana nak baca surah Al-Mulk. Ana 30 ayat. Bukan 30 juzuk. 30 ayat surah Al-Mulk. Ana dah tak laki dah. Saya tu suruh baca, kita baca kita pun baca sampai di ayat tu fi'utu la anta ghulu. Ghulu ni apa benda? Poyo, al-foyoli. Anta al-foyoli. Arab apa faham poyo Ada kata kebukunan Arab tu dia pernah jadi imam kat Malaysia kot. Dia kata anta hajah al-foyoliyah. Apa foyoliyah? Poyo. Kalau perempuan kalau dia cakap macam tu, saya gelak guling-guling kat Masjid Haram. Kenapa? Dia boleh kutuk kita, dia faham kita. Maknanya terlalu over sangat. Jangan tuan-puan Ni bagi saya buat lawak ni bukan apa. Bagi hilang mengantuk. Saya tahu ada yang mengantuk, yang melelong-lelong, yang nampak macam-macam nampak. Waktu rehat saya faham, tapi terpaksa saya kena buat lawak. Baik tuan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan di sini fi utuwi wa nufur. Tanwin jumpa dengan wa nufur. Waw jumpa dengan tanwin baris bawah jumpa dengan waw. Kita belajar itu hari macam mana hukum dia? Kalau baris dua atas selari, maka jangan dengung. Ingat sampai mati. Kalau baris atas dua, baris bawah dua, tak selari seperti sekarang ni, dia macam lari sikit, maka dia macam tak selari, maka dia sambung dengan huruf yang perlu kita wajib kita dengung dia, seperti idgham. Fi'tu wa nufus. Subhanallah, tengok ahli ulama dia buat kat kita simbol-simbol teliti sangat. Masa sahabat tak ada, masa sahabat dulu titik pun tak ada. Kalau saya bagi satu surah satu ayat kat muslimat, Bismillahirrahmanirrahim pun, kalau tuan-puan saya bagi ke tuan-puan Bismillahirrahmanirrahim tanpa titik dengan tulisan lama, confirm kita tak boleh baca. Ni ahli ulama buat kajian, mesyuarat, dia jumpa daripada seluruh dunia, bermesyuarat, jumpa, buat bacaan kita, buat bagi kemudahan untuk kita. Simbol macam tu pun saya tak dapat nak fikir macam mana dia buat untuk memudahkan. Walhal sama je baris dua bawah, tetapi ada selari dengan tak selari. Maka di sini kena baca dengung, idgham. Idgham apa sini? Idgham banyak ni. Idgham mutamatsilain, idgham ma'al ghunnah, idgham apa lagi idgham? Idgham mutamatsilain, idgham mithlain, idgham apa lagi? Bila gunnah. Tak, sini idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Boleh juga bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Bi gunnah serta dengung, serta dengung. Idgham ma'al gunnah serta dengan dengung. Maka kita dengung apa harakat sini? Dua. Baik, saya nak bagi tahu pada sini, tengok. Ada di hujung ayat ni ra baris bawah dua, betul tak? Betul tak? Okey, saya nak tanya, baris dia sama dengan utuwin, baris bawah, selari tak? Tak selari. Selari tadi tak selari. Tadi kita dengung. Yang ni tak selari. Apa makna dia sini Ustaz? Maknanya jikalau tuan-puan nak sambung, maka dia sambung dengan hamzah baris depan tu. Hamzah baris atas afaman. Contoh dia baca macam ni. Ballaju fi utuwin wa nufurin afaman yamshi. Tengok, subhanallah, ahli ulama dah standby untuk kita. Jikalau kita nak sambung, maka kita baca dengan izhar. Wallahu a'lam. Okey, nufur, tebal ke nipis ra dia? Nipis. Tebal. Nipis pun tak. Tebal pun tak. Mana satu Ustaz ni? Tengah-tengah jadi apa? 2 bulan lepas saya kata tebal ke nipis? Siapa cakap? Nepal. Dua-dua jadi. Jadi
Tebal pun tak, nak sebut nampak. Jadi tebal pun tak, nipis pun tak. Tebal. Sebab kita baca nufur, sebab kita ikut huruf sebelumnya baris depan ataupun baris atas. Kecuali qadir, ghafur tebal. Saya rasa cukup kot kupasan untuk hari ini, amat memuaskan. Saya rasa kita dapat boleh tangkap, boleh hafal apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Mohon maaf sekiranya kalau saya terkasar bahasa, buat lawak lebih. Saya tidak ada nak peli sesiapa, tapi kita belajar betul-betul, dan saya yakin tuan-puan akan rasa nikmat membaca Al-Quran ni, rasa keseronokan lain pada subjek lain. Sebab ini Quran kalamullah, dan Quran inilah adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita jumpa lagi pada bulan depan, ayat yang ke-22 insya-Allah. Tak lama nak khatam dah insya-Allah. Jadi tuan-puan jangan kerap tak datang, sebab kemungkinan kita akan buat juga seperti mana kita bertalaki surah Yasin dulu. Ada sijil, saya minta Suzy sediakan, siapa yang ikut serta kita bagilah sijil penyertaan surah Al-Mulk sebagai kenangan daripada saya. Nanti saya akan sediakan sijil kod insya-Allah, diprint oleh pihak MBI lah, tengok macam mana atas nama-nama. Bolehlah daftar insya-Allah. Kalau habis besok, tuan-puan semua yang hadir sekali pun boleh insya-Allah, tak ada masalah. Semua kita nak sebagai tanda semangat untuk kita belajar lagi Al-Quran insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.